Berona berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Selamat bertemu kembali dalam rancangan Ikon Asnaf. Okey, jadi bang, episod kali ni kita nak ke mana? Okey, kali ini kita nak pergi ke dua buah negeri. Oh, dua buah negeri hebat tu. Okey, pertamanya kita akan pergi ke negeri Kelantan bersama dengan Puan Zuraini binti Awing ataupun Yusof. Oh, Puan Zuraini binti Awing kan? Yep. Apa yang beliau meniagakan? Dia menjahit pakaian. Oh, menarik tu. Jadi, ikon asnaf kita yang kedua? Okey, asnaf yang kedua ialah kita akan bersama dengan Puan Nuridarni binti Usman, di mana beliau berniaga pakaian tudung dan juga jubah. Okey. Tapi sebelum tu macam biasa kita berjumpa dulu dengan pegawai Baitul Mal Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Sebenarnya kita mengubah beberapa program dan bentuk aktiviti yang kita laksanakan untuk memberi bantuan kepada golongan asnaf di negeri Kelantan khususnya. Dan setakat ini kita mempunyai lebih kurang 21 program yang kita khususkan untuk memberi bantuan kepada golongan-golongan asnaf yang berkelayakan ini. Dan di antara bantuan-bantuan yang kita telah perkenalkan ialah misalnya bantuan bulanan kepada fakir miskin, bantuan pemulihan perniagaan, iaitu kita memberi bantuan modal untuk asnaf-asnaf yang berminat dalam melaksanakan perniagaan, bantuan kemahiran hidup, iaitu kita memilih golongan belia-belia asnaf untuk orang kata melatihkan mereka dalam jahitan, bengkel-bengkel automobil, bengkel motosikal dan seumpamanya. Dan banyak lagi lah program-program lain yang kita bukakan kepada dalam bantuan kita ni. Bersama membina tamadun ummah. Begitulah moto yang menunjukkan harapan dan semangat Jauhar dalam meningkatkan pembangunan dan kemajuan sosioekonomi ummah. Bidang-bidang teras Jauhar akan dibangunkan ke tahap yang lebih tinggi dan seterusnya menyumbang kepada pembinaan tamadun ummah yang cemerlang secara keseluruhannya. Kita memberi bantuan khususnya pada mereka yang bergiat dalam aktiviti perniagaan kecil-kecil misalnya. Kita berhasrat apabila kita memberi suntikan modal, mereka ini dapat melaksanakan perniagaan mereka dengan lebih baik. Dan sebahagian daripada mereka saya percaya telah pun dapat berdiri di atas kaki sendiri dengan bantuan modal yang telah kita berikan. Dan saya tak ada figure yang tepat, tapi saya percaya dalam latihan-latihan, misalnya dari segi latihan jahitan, kita telah dapat mengeluarkan tukang-tukang jahit yang telah berjaya di dalam bidang mereka, sama ada mereka bekerja sebagai mengambil upah ataupun mereka juga telah membuka bisnes secara kecil-kecilan. Ini ada. Begitu juga dengan bengkel-bengkel membaiki motosikal. Bengkel ini kita latih selama 8 bulan. Begitu juga jahitan selama 8 bulan. So 8 bulan mereka dapat belajar daripada potong kain sampai jahit, dan mereka boleh membuka kedai-kedai.
Bengkel motor juga begitu. Sampai mereka biasanya mereka keluar daripada bengkel, mereka pergi kerja sebagai di bengkel-bengkel di luar sana. Kemudian pada satu masa mereka buka bengkel sendiri dan MAIK sedia membantu untuk mereka mendapatkan modal. Misalnya dah ada keupayaan mereka untuk buka kedai sendiri, mereka boleh datang ke MAIK untuk mendapat modal permulaan untuk mereka buka bengkel mereka sendiri. Saya rasa sudah ada yang pada umumnya yang berjaya lah melalui latihan kemahiran terutamanya lah. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Sebenarnya, persoalan rezeki itu bukanlah urusan manusia. Sebaliknya, ia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kehidupan kita. Itulah yang dilakukan oleh Zuraini binti Awing alias Yusof, 36 tahun dari Kota Baharu, Kelantan. Beliau mempunyai suami, Man Aminuddin Mat Yusof dan 3 orang anak. Sejak di bangku sekolah lagi, Zuraini amat berminat terhadap bidang jahitan. Selepas tamat sijil pelajaran Malaysia, beliau terus memohon untuk mengikuti kursus jahitan di Balai Islam Lundang selama 8 bulan. Beliau mendapat bantuan dari Majlis Agama Islam Kelantan dan Adat Istiadat Melayu Kelantan berupa mesin jahit dan mesin klim halus. Saya dapat tahu daripada imam kampung Bukit Batu lah, gunung. Dia bagi tahu siapa nak belajar menjahit ini boleh pergi ambil borel di Balai Islam lah. Lalu saya pun pergi sendirilah kat Balai Islam tu ambil borel lah. Mula-mula sekali jahit rumah gini lah, biasa lah. Guna mesin pun mesin singok palite tu, asal. Lepas pada tu duduk dalam 2-3 bulan, saya belilah mesin putih ni kat bibik tu. Lepas pada tu nampak maju sikit jahit. Saya beli pula hopsal ni. Lepas pada tu boleh bantuan MAIK bagi ni, saya beli mesin keling tepi. Daripada tu mesin pakai menjahit yang guna mesin tu lah. Berkat usaha azam yang berganda, telah tercipta kisah di paling pada cerita yang lama. Hadapan terlihat jalan yang hebat, itulah nikmat syukur yang dipahat. Ada hikmah. Ya, kerja memang betul-betul kerja. Walaupun banyak ke siapa tepahan tu, mesti buat siapa siap sesuai kerja dia. Sokongnya tu memang betul-betul beri sokongnya penuh lah. Sokongnya tu macam-macam untuk kerja ke, apabila ada banyak tepahan, memang berhentilah kerja tu. Sehari 2 hari pun. Lagu tu semua pun kalau buat kerja memang kerja sesuai kerja tu
Kalau dia buat pun kita bantu sokong. Walaupun pergi cari kain ke apa pun. Memang berhenti lah kerja cuti, pergi puasa ke apa. Memang tak kerja. Selalu tempahan daripada orang kampung. Lepas tu macam kalau orang jabat ni, jabat tanah, cikgu, misi-misi tu. Memang itulah tempahan orang kampung tu hari-hari lah. Sekarang ni saya ambil separuh je orang kampung. Kira buat jahit baju sendiri lah. Macam jenama sendiri lah kalau kira. Saingan menjahit ni kan, adalah saingan orang kampung ni. Ada 2-3 tempat lah di kampung ni. Di kampung Air Tawar, Tok Bali ni, Kelantan kan. Tapi tu atas pelanggan orang kampung lah. Dia nak jahit mana tu kata tiga-tiga tu mari sini. Ada lah saingan tu sikit. Memang pelanggan tetap saya memang ramai lah. Lah ni pun saya ambil tempahan raya untuk pelanggan tetap je. Lepas tu lah ni saya fokus untuk baju budak-budak. Macam tudung, baju, jubah. Kata orang, bukan senang untuk menjadi senang dan bukan susah untuk jadi susah. Oleh itu, di dalam kehidupan kita ini, usaha yang bersungguh-sungguh diperlukan untuk memajukan diri kita dan meningkatkan taraf hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa akan memberkati dan menolong hamba-hambanya yang berusaha mencari rezeki untuk menyara ahli keluarganya. Harap-harap dalam kerjaan isteri saya ni boleh maju lah pakai depan hari. Lepas tu boleh dia ni tambah untuk kerja baru dia. Untuk masa depan hari dia. Untuk bantu dalam kerja dia ni lah. Saya ucap terima kasih pada Majlis Agama Islam Kelantan kerana bantu isteri saya ni dalam jahit, beda jahit dia ni sampai dia berjaya. Sekarang ni saya penerima zakat dan akan mengembangkan perniagaan saya ni. InsyaAllah masa akan datang saya akan menjadi pemberi zakat. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Asnaf zakat kita kali ini ialah Novi Darni binti Usman, 49 tahun dari Kampung Puah, Gombak, Kuala Lumpur. Beliau merupakan seorang balu dan mempunyai 4 orang anak. Puan Nuri Darni mendapat bantuan zakat dari Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Akak minat dalam menjahit tudung ni sebab akak tak pandai kerja lain. Lepas tu mulalah sikit-sikit kerja, dapatlah duit sikit-sikit, beli mesin sebiji. Lepas tu ada kawan-kawan bagi tahu pergi dekat pusat zakat, minta borang, minta bantuan sanalah pusingan modal.
Lepas tu pusat zakat bagi dalam 2,000. Lepas tu saya beli lagi mesin 1 biji. Saya mula dari situ. Pengalaman pahit, macam kekurangan duit lah sikit. Lepas tu dah ada customer, mula-mula ada banyak tempahan lah. Lepas tu selepas 2 tahun, ada lagi pusat zakat nak pergi minta bantuan sana lah selepas 2 tahun. Lepas tu dia bagi lagi 2 kali ganda lah. Macam 4,000 macam tu. Saya beli lagi mesin second hand 2 biji. Lepas tu bermulalah saya ada customer. Macam tu okey sikit lah saya cari pekerja. Berkat usaha azam yang berganda, telah tercipta kisah di paling pada cerita yang lama. Hadapan terlihat jalan yang hebat, itulah nikmat syukur yang lipat. Ada hikmah yang tersirat. Dan saya semua ni saya sebenarnya nak luahkan apa semua tentang bersyukurlah tentang macam mana dia mengajar mendidik saya selama ni, dan saya harap-harap betul-betul majulah. Selama ni dia pernah susah nak menjalankan perniagaan tu. Sekarang saya nampak perniagaan tu maju. Itu saya amat bersyukur dan memang betul-betul gembira lah dalam keadaan sekarang ni. Sambil tu menjaga saya. Nuridarni binti Usman yang menjahit pakaian busana Muslim, tudung dan sebagainya tidak pernah berputus asa menghadapi cabaran dalam menjalani liku-liku kehidupan. Beliau yang berstatus ibu tunggal sejak 11 tahun yang lalu selepas suaminya meninggal dunia, bekerja seorang diri untuk mencari rezeki bagi membesarkan 4 orang anaknya, dan ketika itu anak sulungnya baru berusia 16 tahun dan yang bongsu berusia 5 tahun. Cabaran saya tentang kerja saya, hasil kerja saya, biar dia berkualiti. Saya selalu cakap dengan tukang-tukang jahit saya, biar kerja bagus, customer tetap ada lah, kalau boleh bertambah-tambah. Yalah, kalau semangat dia, kalau dapat kerja banyak, dia boleh, dia cakap dengan pekerja dia, kalau boleh ini malam ni harus kita kerjakan sampai ke semua dia minta, misal hari ni atau malam nanti harus selesaikan semua. Macam tu. Dia semangatlah dia. Kalau kita semangat kerja, dia pun semangat. Jadilah. Hasil dari dapat duit jahit saya boleh sekolahkan anak saya lah. Boleh beli barang-barang sikit, beli transport saya, kereta saya. Lepas tu saya beli lagi mesin. Daripada sebiji mesin, sekarang saya ada 7 mesin. Bermula dari bantuan zakat. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Baitul Mal kerana memberi wang zakat kepada perniagaan Mama supaya lebih maju dan berkembang pada bisnes Mama. Tips untuk berjaya di dalam kehidupan yang dipegang oleh Nuridarni ialah rajin mencari tempahan jika tiada kerja. Kedua, jangan mudah berputus asa. Ketiga, kalau berjanji dengan pelanggan, mesti ditepati.
tengok tu bang. Nampaknya kedua-dua asnaf kita ni ada kemahiran yang sama, iaitu menjahit pakaian. Ya, Fiz. Dengan kepandaian menjahit bukan saja boleh menjana pendapatan mereka, tapi malah dapat meningkatkan lagi taraf hidup mereka, ekonomi mereka. InsyaAllah mereka boleh berjaya. Dan kepada para asnaf semua, jangan takut untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Ramai yang telah berjaya mengubah taraf hidup mereka melalui perniagaan dan juga bantuan zakat. Oleh itu, sama-samalah kita membayar zakat sebab berzakat membawa berkat. Berzakat membawa berkat, para asnaf mendapat manfaat. Bersama membina tamadun ummah. Bertemu lagi minggu hadapan. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berona berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia.